Baik, untuk bahagian yang seterusnya, okey. Bahagian yang seterusnya, bahagian kedua terakhir. Okey, bahagian kedua terakhir ni kita akan lihat bila kita dah tahu tentang kisah yang berlaku. Okey, kita dah tahu dah kisah yang berlaku di Gua Hira. Jadi kita nak tengok penting sangat ke? Okey, penting sangat ke kisah ini kepada kita? Baik, sebelum kita lihat kepada kepentingan ataupun kepentingan kita tahu tentang wahyu, okey, penting sangat ke wahyu ini? Kita lihat dahulu ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan di mana tu? Di Jabal An-Nur. Kita lihat ayat yang pertama. Mana dia? Besarkan sikit. Ni dia. Okey, dia ada di dalam muka surat berapa tadi? Muka surat yang ke 100 berapa tuan-tuan? Dia ada dalam muka surat 104 tuan-tuan. Muka surat 104. Baik, inilah dia ayat 5 ayat. Okey, inilah dia 5 ayat daripada surah Al-Alaq yang menjadi ayat kumpulan pertama, kumpulan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun tu maksudnya bukanlah ayat-ayat ni turun seketul-seketul. Hari ni turun alif, lepas tu petang sikit turun qaf, lepas tu petang sikit turun ra, seterusnya alif, lepas tu besoknya ba, alif, sin, mim turun sekali ramai-ramai. Tak ada. Dia bukan begitu Cara turunnya ayat Al-Quran ini macam tadilah. Malaikat bawa ayat ini, bawa apa yang didengar, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa Nabi Muhammad dan dibacakan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pun sampaikan kepada kawan-kawan dia. Dan inilah dia ayat yang pertama sekali. Okey, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Okey, itulah dia ayat yang 5 ayat yang pertama sekali turun kepada Nabi Muhammad. Ayat ni, surah ni panjang sebenarnya murid-murid. Jadi tapi nak ceritakan kat sini, inilah kumpulan 5 ayat yang pertama. Okey, dia tak turun sekaligus. Okey. Nah, malaikat tak sampaikan sekaligus. Malaikat sampaikan 5 saja dahulu. Yang selebihnya hari lain. Okey. Baik, apa dia kata kat sini ni? Ayah, mari kita baca bersama-sama wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti jadi kamu mintalah, kamu ajaklah ayah kamu baca ayat ni. Okey, confirm dia suka punya. Baik. Penting sangat ke wahyu ni? Kenapa tak jalan ni? Penting sangat ke wahyu ni pada kita ni? Baik. Dari nak kira penting tak penting, kita nak kena tahu dulu wahyu ni gunanya apa untuk kita. Okey, ayat Al-Quran ni gunanya apa? Okey, mari kita lihat. Nombor 1. Nombor 1, wahyu sebagai medium. Medium ni ialah medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Medium ni kita kata macam cara. Okey. Penting sangat ke ayat Al-Quran ni? Ya, penting. Kenapa penting? Kerana Al-Quran ataupun wahyu menjadi cara untuk mengetahui perintah Allah, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya, penting sangat ke ayat Al-Quran ni? Ya, penting. Untuk apa? Untuk mematahkan hujah orang kafir. Orang yang non-Muslim, kalau dia nak mempersoalkan tentang, mempertikaikan tentang apa yang kita buat, kita boleh cakap, kita boleh gunakan ayat Al-Quran ni untuk jawab semula pada dia. Dia tak faham, dia tak tahu. Jadi tugas kita lah yang kena bagi tahu. Baik, nombor 3. Apa dia penting sangat Al-Quran ini? Nombor 3,
Wahyu Al-Quran ini memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Kalau kamu ada masalah, kalau kamu mempunyai masalah dalam hidup, baliklah semula, bacalah Al-Quran. Ini tidak ada masalah sikit, tulis kat WhatsApp status, tulis kat Facebook, marah kat orang, tulis kat Facebook. Nabi tak ajar kita macam tu. Apa yang Nabi ajar kita? Nabi ajar kita bila kita ada masalah, bacalah Al-Quran. Okay? InsyaAllah. Kadang-kadang macam tak terfikir macam mana kan. Tetapi bila baca Al-Quran, kita akan menjadi rasa, kita akan jadi tenang. Bila kita tenang, Allah Ta'ala turunkan ilham kepada kita bagaimana kita nak menyelesaikan perkara ini. Baik, seterusnya, penting sangat ke wahyu ni? Ya, penting. Kerana apa? Kerana wahyu ini menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Ingat tak perkara sam'iyat yang saya ceritakan tadi? Okey. Saya nak tambah sikit lagi. Perkara sam'iyat ini ialah perkara-perkara yang kita cuma dengar saja. Okey, perkara-perkara yang kita cuma dengar. Kita tak pernah nampak. Okey, kita tak pernah nampak dan kita tak pernah tahu bagaimana. Contoh, syurga, neraka, pahala, dosa, malaikat. Semua benda tu tak nampak. Ada setengahnya dah berlaku, ada setengahnya belum berlaku. Contohnya macam hari kiamat. Okey. Dalam Al-Quran ada sebut tentang hari kiamat, kan? Akan berlaku. Tapi kita pun tak tahu. Dalam TV banyak orang Eropah, orang Mak Saleh semua buat video tentang hari kiamat tu. Tapi adakah itu hari kiamat yang sebenar? Wallahu a'lam. Nak tahu bagaimana gambaran ataupun gambaran hari kiamat tu, bacalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak surah yang menceritakan tentang bagaimana keadaan atau situasi tentang hari kiamat. Okey. Itu cerita pasal hari kiamat. Sebenarnya perkara-perkara yang kita dengar ni banyak lagi, tentang malaikat, tentang dosa, tentang pahala dan sebagainya. Jadi nak tahu kisah-kisah ini, boleh tengok ataupun boleh baca dalam Al-Quran. Baik, seterusnya apa? Seterusnya mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Iktibar ni apa? Iktibar ni perkara baik yang kita boleh jadikan contoh. Mengandungi contoh tentang peristiwa terdahulu. Kita boleh ambil contoh, ambil tauladan daripada kisah-kisah yang pernah berlaku. Contohnya macam dahulu kisah bagaimana tentera bergajah nak cuba hapuskan, nak cuba runtuhkan Kaabah. Jadi Allah datangkan burung ababil sebagai tentera lah yang dapat menghalang kemarahan tentera bergajah ini. Akhirnya tentera bergajah Abraha itu pun gagal. Maknanya apa? Maknanya memang Kaabah itu Allah Ta'ala, kita nak cerita pasal Kaabah lah. Nak ceritakan kesan dia saja. Okey, nak ceritakan iktibarnya je. Okey. Baik, seterusnya apa? Okey, ni bawah ni ada sedikit maklumat sam'iyat. Apakah itu sam'iyat? Sam'iyat ialah sesuatu yang tidak dapat digambarkan. Tak boleh bayangkan dengan akal dan panca indera. Tak boleh bayangkan dengan pemikiran kita. Hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Inilah pentingnya Al-Quran. Pentingnya Al-Quran, pentingnya hadis. Okey, kita nak tahu kisah-kisah ini, kisah-kisah yang kita cuma boleh dengar. Nak bayangkan tu tak sampai pemikiran kita. Okey. Baik. Apa lagi tu? Kita akan pergi kepada bahagian yang ketiga. Sebelum kita pergi kepada bahagian yang ketiga, kita renung kembali. Okey, kita renung kembali, kita flashback balik apa yang kita telah mempelajari. Apakah yang telah kita pelajari pada sidang ini. Baik, secara ringkasnya, wahyu ini penting. Okey, kalau orang tanya apakah penting wahyu ini? Ya, penting. Kat mana pentingnya? Pentingnya dekat 5 perkara yang telah disebutkan tadi. Okey, antaranya menjadi apa? Antaranya menceritakan tentang menjelaskan tentang perkara sam'iyat, mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Kalau wahyu Al-Quran ini tak ada, kalau Al-Quran ini tidak ada, agak-agaknya kita boleh tahu tak perkara-perkara sam'iyat itu bagaimana situasinya.
confirm tak tahu. Okey. Lagilah Al-Quran tu ada tapi kamu tak baca. Kalau tak baca lagi tak tahu. Okey. Jadi penting tak Al-Quran ni? Penting tak ayat-ayat Al-Quran ni? Ya, penting. Okey. Baik. Sehingga berjumpa lagi pada bahagian yang terakhir sebentar lagi. Jadi ada masa ni nak pergi buang air ke, nak minum air ke, main? No. Okey, main no. Sebab kita ada satu bahagian lagi yang terakhir, iaitu apa? Iaitu bahagian yang terakhir. Mana dia? Bahagian yang terakhir, ya, bahagian yang terakhir. Dah habis. Bahagian yang terakhir ni ada kat muka surat sebelah dia. Bahagian yang terakhir nanti kita akan lihat iktibar peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.